Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kesuga Pak bagi 14. Kesuga Pak bagi 14. Kata Imam Al-Ghazali, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi. Amin. Kata pengarang, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua dan lalai ia daripada hakikat yang batin, seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan dang-dayang yang mati, tiada roh baginya. Tengok eja ang tu, situ eja dia je. Kalau cetokan kedian ni ya, dia je situ da nge ro. Tahu? Ya je situ da nge ro ke da nge de? Da nge ro. Jadi dengar situ. Dengar. Ada. Dia da nge da. Alik ye nge. Cuba tengok balik. Jadi situlah Allah sawab betul. Da nge da, alik ye nge. Jadi akan dang dayang yang mati, tiada roh baginya. Dan seumpama orang yang mentaksir pada mendirikan zahir sembahyang, seumpama ia menghadiahkan kepada raja akan seorang
dang dayang sama lah. Dang dalik yang terpotong anggotanya dan ketiadaan dua matanya, maka adalah ia orang yang menghadiahkan itu, dan yang dahulunya melentangkan keduanya itu akan diri keduanya bagi raja itu seksa dan murkanya dan marahnya, kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat kerajaannya dan merengangkan oleh keduanya dengan hak kerajaan. Di situ dulu. Baik. Kata pengarang, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali ni kena belaka dah, kena warna, kena nama lah, bukan saing-saing kita, kena nama. Nama ni terkenal dalam alam ilmu agama. Ulama besar, ulama bidang dia, semua bidang. Imam Al-Ghazali ni ulama semua bidang. Usuluddin pun ada, fiqh pun ada, tasawuf pun ada dia. Al-Ghazali ni bukan nama dia. Kita boleh orang Melayu ni kita berakhiri nama kerana anak dengan gelorang. Sebenarnya gelorang belaka. Syafi'i itu bukan nama asal dia, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i bukan nama dia. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, memang nama dia Ahmad bin Hanbal. Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Malik nama dia. Imam Abu Hanifah Nu'man, anak dia nama Hanifah. Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Jangan salah, Nu'man bin Bashir, itu sahabat radhiyallahu anhu. Nu'man bin Sabit, nama Nu'man, panggil Abu Hanifah. Nama Malik, panggil Imam Maliki. Nama Imam Ahmad bin Hanbal, panggil Imam Hanbali. Nama Muhammad, panggil Imam Syafi'i. Ni Al-Ghazali nama tepat. Nama Imam Ghazali benar Muhammad bin Muhammad. Dia Muhammad, ayah dia Muhammad. Toki dia Muhammad, tok nyang dia Ahmad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Boleh tu nama itu. Kita orang Melayu biasa dakwi gitu tau. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i. Tusi ni sebuah tempat di Irang. Jatuh kita orang di Irang, Syiah belaka. Ramai ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah asal lahir di Irang. Ramai. Hadis pun banyak di bumi Irang. Imam hadis. Bukhari, tanah-tanah apa ni dialek Eropah Timur ada. Samarkand dia bukan tanah Arab. Ramai imam hadis bukan tanah Arab. Jadi Imam Ghazali terkenal dengan Al-Ghazali, dipanggil Hujjatul Islam. Dia jadi hujjah. Dia hak lawang banyak firqah sesat ni, dia hak lawang, dia buat keluar kitab lawang firqah sesat. Dia lahir dia panggil Tus, kawasan Tus Iran. Iran ni Khurasan. Di Khurasan, Iran ni luah. Jadi salah satu kawasan Iran dipanggil Khurasan zaman dulu. Tahun 450 Hijrah, samaan 1058 Masihi. Zaman ni zaman lepas daripada zaman salafus soleh dah bagi pendapat yang muktamad, pendapat yang selagi 500 tahun. Bila 500 tahun maksud dia Imam Ghazali termasuk dalam zaman salafus soleh. Kalau pakai pendapat yang kedua, maka kalau pakai pendapat yang kedua 500 tahun Hijri ni, maknanya Imam Ghazali termasuk dalam makna salafus soleh yang patut disanjung dan dijadikan rujukan kepada umat Islam.
Katanya Imam Ghazali rahimahullahu taala, biasa kita kalau rahimahullah kita ke ulama-ulama, orang-orang mulia, orang-orang baik. Setengah kita radhiyallahu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita faham radhiyallahu pada sahabat Nabi tau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah radhiyallahu. Kita tak guna radhiyallahu untuk ulama. Setengah ulama dalam kitab dia bila nisbah atas ulama-ulama salafus soleh radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Cuma kita tak biasa. Salah tak? Tak salah. Cuma kita berasa canggung. Hai bukan sahabat orang kita kata. Nah, maksud dia apa? Maksud dia kita mendoakan. Radhiya, rahimah tu dia panggil fi'il madhi, past tense. Fi'il madhi ni dia telah berlaku, tapi dia boleh juga memberi makna murad situ doa daripada kita untuk dia. Rahimahullah, maksud dia kita doakan Allah merahmati Imam Ghazali. Radhiyallahu, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meredai Imam Syafi'i. Dah salah tak kita doa itu? Tak salah. Sebab tu boleh. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nak meredai, kita doa supaya Allah meredainya. Katanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, umpama orang yang mendirikan rupa semayang, kita masuk tu tiba-tiba gini selalu down pasal kita sambungan hak dulu lah. Kita cakap pasal zahir batin semayang, kita cakap pasal sir rahsia dalam semayang, kita cakap pasal zahir, pasal batin, pasal khusyuk, pasal hati-hati. Jadi sambung tu naqal perkataan Imam Ghazali. Naqal maksudnya pindah, ambil hak perkataan Imam Ghazali. Umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua, umpama, maksud umpama tu umpama orang hak tak ada, hak cacat sembahyang tak sempurna. Pasal cakap sembahyang yang sempurna ialah ada zahir dan batin. Jadi umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya juga, maksudnya orang hak tak ada batin, ada zahir saja. Lagu mana? Dan lalai ia orang sembahyang daripada hakikat yang batin, tak ada khusyuk, tak ada hadir hati. Seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan dang-dayang, bukan dengar yang, akan dang-dayang yang mati. Dang-dayang ni apa? Dang-dayang ni kita panggil hamba sahaya puang lah, ataupun bahasa istana orang Melayu dia panggil zaman dulu lah, ni tak ada, dia panggil gundik. Zaman dulu gundik kan, hamba sahaya orang puang, hamba perempuan atau khodam perempuan, tu dayang. Cerita-cerita lama hitam putih dayang. Hak tukang layang raja dalam istana. Dayang kok bukan seorang, ramai. Jadi amalan dulu-dulu bila nak pergi ngadak raja, orang pembesar tempat lain, raja tempat lain, pembesar tempat lain. Mari nak ngadak raja kok, antara hak suka raja suka lah hadiah gundik lah, hadiah dayang. Dayang sedap sikit, dayang Melayunya. Jadi hadiah dayang, awak mari orang puang pergi ke raja, gitu maknanya. Jadi tamsilang ni Imam Ghazali, kita ni semayang ngadak Malikul Muluk, raja segala raja. Jadi kalau ke tamsilang atas orang atas dunia ni, kita nak ngadak raja besar. Kalau Malaysia agung contoh, tapi lah ni tak ada lah orang pergi bawa orang puang beri nak kabar sama dulu gitu. Ni bawa tu hak mati dah, tak ada roh, tiada roh baginya. Hak ni hak jenis lalai daripada hakikat batin, tak ada khusyuk, tak ada hati-hati. Semayang nampak cukup lekat syarat sah, ngadak kiblat dah, pakaian tak syarik, tutup aurat, tak ada tahi, tak ada najis, cukup lekat syarat sah dengan rukun pun cukup lekat. Start daripada takbiratul ihram, niat, qiyam sampai wisalah, comel belaka 13 rukun.
Rupa-rupanya hati dak hadir, hati dak hadir. Tak ada khusyuk ni macam bawa orang mati. Katanya Imam Ghazali. Perumpamaan ni tujuan dia nak faham mimba bidarbil mathal, dalam bab bui contoh panggil, nak suruh faham. Dan seumpama orang yang mentaksir pada mendirikan zahir semayang, mentaksir ni kosor, mentaksir kita kosor semayang kau pak jadi dua ni bukan mentaksir sini maksud dia wak cukup-cukup bobo hidup tinggal hok besar-besar tapi dak rukun sunat abad. Semayang subuh dak baca kuno, semayang isyak dak baca tahiyat awal contoh. Ataupun apa lagi sunat abad semayang tahiyat akhir selawat kepada keluarga Nabi tak ada selawat kepada keluarga Nabi. Sah tak mayang? Sah. Tapi macam orang cacat, jadi semayang tu cacat kerana tak ada ba'dun, bahagian semayang tak ada. Faham? Selawat kepada ahli keluarga Nabi adalah sunat abad pada tahiyat akhir. Tahiyat awal sunat abad keseluruhannya. Tahiyat awal tu sendiri selawat kepada Nabi pun sunat abad mustaqillah suku. Dah kalau dak tahiyat awal pun dak memang serema jadi dak. Kalau tahiyat awal tiba-tiba dak baca selawat sunat abad. Selawat kepada Nabi tu sunat abad dak pada tahiyat awal. Dah kalau orang dak tahiyat awal sendiri pun dak nyebakit selalu. Semua hak abad dalam tu tak ada belaka. Jadi hak tak ada sunat abad tu macam cacat anggota. Tu dia kata taksir. Dan seumpama orang yang mentaksir buat cukup-cukup tinggal sunat abad jadi cacat semayang dia. Pada mendirikan zahir semayang tu tak ada dah nampak dah. Kalau hak tadi batin tak ada khusyuk siapa tahu? Kita tak tahu. Nampak macam comel dah. Dalam hati duk ingat benda lain. Semayang orang tengok macam ngadak Tuhan dah, tapi hati dia goreng nasi, hati dia ingat cari rezeki, hati dia ingat tang kelain. Seumpama ia orang semayang itulah menghadiahkan kepada raja tamsilang tu akan seorang dang dayang wak bawa hamba saya puang ataupun khadam puang yang terpotong anggotanya ba'dun. Tak ada anggota, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada boleh jadi hidup, mata tak ada, buta tapi hidup lagi. Ni orang hok zahir pun cacat, semayang tinggal sunat abad. Hai'ah dah hai'ah seperti kita baca dah dulu kan, bulu-bulu hai'ah, sunat hai'ah, rambut-rambut bulu-bulu. Nanti buat comel tu tak ada bulu, tak ada rambut, tak sempurna juga tapi kecil nampak tu, dia bukan ba'dun. Maka adalah ia orang yang menghadiahkan itu tamsilang itulah orang hak semayang, patut tamsilahnya orang hak tukar hadiah ke raja. Dan orang yang menghadiahkan ini hak masalah ni, dan yang dahulunya masalah selagi masalah batin zahir dua kalau jenis gini. Melintangkan keduanya itu akan diri keduanya. Maksudnya jenis orang hak mari, hak ni ada zahir tak ada batin, hak ni bawa ada batin tak ada zahir. Wak mari ke raja, memang siapa suka gitu tau. Jadi bagi raja itu seksa dan murkanya dan marahnya. Seksa dan murkanya muka raja dan marahnya marah raja. Kayak kita kalau mai raja, kalau kita ngadak raja, kita bawa hadiah ni tak comel. Orang kata satu penghinaan. Kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat kerajaannya. Hormat kerajaannya, hormatun, maksud dia kemuliaan. Maksud bila kita buat mari hadiah tak cukup sifat.
Raja marah lah. Raja marah maksud dia, mu wak mari ni wak ngaji kat aku. Maknanya begitu. Tahu? Dan merengangkan oleh keduanya dengan hak kerajaan. Wak mudah dengan raja. Kita kalau nak ngadak raja bukan Hafsah pun. Nak pergi buat benda? Ambil PJK je. Tapi sohua PJK bila orang boleh ni. PJK, pingat jasa kebaktian. Hak tu pingat paling rendah yang sultan beri. Pingat paling rendah, pingat jasa kebaktian. Orang hak masuk servis kerajaan, khidmatan kerajaan, nak ke boleh tu kalau kata masuk dengan grade bawah kali. Grade sebelah, N sebelah. Jadi driver kena molek, jadi tukang sapu, pembantuan rendah. 20-30 tahun servis kena molek boleh, kena molek tak boleh. Bukan semua boleh. Tahu. SUK pun bila siapa nak masuk hari jadi sultan tahu. Istana pun nak minta nama dah ni. Jabat SUK je senara. Hak grade bawah siapa kita nak akak? Oh ni bagus ni kerja bagus kerja sekali habuk dah aja cuti contohlah. Wak kerja bagus, markah tinggi semua. Sasaran kerja tahunan. Nah, masuk nama dia. Beradong. Kena berlatih tu beradong. Jakoh berapa depan, tak boleh musim membelakangi sultan. Kena ngundur lepas terima. Kena akak gini, sekerak ni. Ada belaka. Beradong. Kita sebut ni pasal kita rajin kena dah. Tapi kita hak jenis kerah pedas, kita dak buat gini. Dah sultan dak marah apa kalau dak buat gini. Sultan dak kata depan muka macam zaman Sultan Mahmud mangkat di Julang, tapi SUK tengok gelabah dah. Ambil nama boh. Ngajak sultan nak ambil mana PJK, kalau jenis PJK lah. Kita dak leh dak dang. Kita dang tu baru kena masuk servis tu, kena ke sultan nak khabar ni kau takbir baru beradong berlatih. Saya suka tu dia duduk dah sebelah sultan, dia tengok kita, dia debar takut tak kena, dia kau kena tanya lagi mana sultan boleh tanya tu budak baru mari mana gitu siapa gitu beradong. Dah kita ngadak tu hang maknanya ngadak sultan tu masa tu tak ada lagi istana syarqiyah lah. Ngadak sultan pun debod dah. Dah ngadak Tuhan kita rasa ni relax. Tu maknanya gini Jadi bila ngadak Tuhan sepatutnya lebih dengan sultan pun kita mari debor beradong. Tengok semua kena tak lagi baju aku kalau baju Melayu sepasang tengok semua tu kawan. Mak tengok mak. Kita dengan sultan dengan raja segala raja Tuhan barang ni molek. Kalau mayang rumah ni mari comel ni pasal mayang surah sejuk. Mayang rumah baju pagoda. Kilah-kilah kain baju pagoda. Tahu? Kita cakap ni dalam bab syariat dia ada adab. Orang awam. Kalau awak pun ya kata ustaz ada kisah tu ali pakai baju pagoda je pergi mari pun pagoda ngadak Tuhan pun pagoda. Sawak kira tu pasal dia ada sebab dia pakai baju pagoda saja tu dia ada sebab. Sebab wali Allah dia ada sebab saja tu kadang nyemari agak teng. Jangan ingat orang agak teng tu wali Allah belaka dak setengah tahu. Jadi dak boleh padu kita dengar tu kita awam. Syariat kena comel. Dengar dak Tuhan kena pakai comel. Tahu. Jadi jangan buat lebih kurang Tuhan. Kita nak ngadak bos kita pun kita dak pakai lebih kurang. Kalau salah bos kita mari rumah nak cari kita driver mari. Kita pakai udah tu masuk rumah dulu. Nanti kejap boh untuk kau pakai yang kejap. Ni ngadak Tuhan ni. Tahu. Sebab itulah dia ajar supaya kita bila nak semayang macam kita lepas ni mati lah. Ini semayang yang terakhir. Tu sungguhnya nak kabur. Sebab tu kalau dalam pekoh sekalipun bila kita ni ada macam tak bersedia dia, masuk dah waktu tak bersedia. Contoh tak bersedia terlalu letih. Disunatkan kita semayang
lewat sikit rehat dulu. Kalau kira mayang awal tu sunat dah. Bila terlalu letih, pasal terlalu letih boleh menyebabkan kita tak khusyuk. Boleh menyebabkan tak khusyuk tu ada sebab dah kita sunat lewatkan semayang. Dalam hadis ada kait kerana panah. Bila panah, terlalu panah, Nabi ajak sahabat mayang lewat sikit, mayang zuhur. Pasal panah, mayang lewat sikit. Syarat yang mayang berjemaah lah. Jangan awak kerah pedas gini. Panah Orang lain semayang berjemaah, dia tu tunggu tu nak mayang pukul 2.30, pukul 3. Kira hak tayang kalau duk patah kau, tayang ni masuk sikit. Ada. Kalau nak buat gitu maksudnya pakai mayang lewat sikit. Gitu maknanya. Kecuali hak jenis jauh pada sejik surat, duduk rumah, mayang rumah. Mayang lewat sikit pasal apa? Panas sangat. Boleh. Sebab ada hadis. Pasal utamanya jaga khusyuk. Sunat sunat melewatkan semayang kerana terlalu panas. Sebab tu ni orang pakat pasang aircon belaka. Sebab cuaca berubah banyak, seolah-olah berubah iklim tau. Gitu maknanya. Jadi pasang aircon belaka dah. Tak macam dulu. Tau. Surah balar bukan surah saja, sejik pun, sejik kayu, atak zinc, kipas tak ada aircon learning. Pasal apa? Pasal nak jaga lah. Nak jaga khusyuk. Khusyuk atas orang awam. Jadi kalau suasana dok comel, memang jadi dok khusyuk. Khusyuk atas orang awam. Khusyuk atas orang awam kena ambil kira belaka lah. Keletihan diri, pakaian ni bersih dok bersih, tak? Waktu panas ke sejuk, kena ambil kira. Ngadak Tuhan lebih-lebih lagi. Sebab Tuhan raja segala raja, semua kerajaan hak dia belaka. Ni baru buat tamsil dengan raja. Raja tu makhluk, dia ada kerajaan. Jadi kita bawa hadiah ke dia, barang-barang tu buat nganjing dah panggil. Maknanya merengankan oleh keduanya hak jenis bawa hadiah tadi, orang puang khodang tadi dalam keadaan cacat dengan hak kerajaan. Jangan. Dia kata Imam Ghazali gini, dia memanglah orang hak karang kita ni, Syekh Daud Fatani, dia ambil ngajian daripada kitab-kitab ulama terdahulu, antaranya Imam Ghazali. Terutama kalau bab bahas kait dengan batin ni, ambil daripada Imam Ghazali. Kita dalam Melayu biasa, Imam Ghazali kata gini, Imam Ghazali kata fakadzalika man iqtasara ala aqalli ma yujzi minas salati kana kaman ahda ila malikin minal muluki abdan hayyan maqtu'al atrafi. Maksudnya, maka seperti demikian itu, fakadzalika, seperti demikian itu, sama cakap sebelum tu, cakap pasal zahir batin. Mereka yang tersimpan atas kurang-kurang barang yang memadai, maniqtasara ala aqalli, gitu. Siapa-siapa hak buat lebih kurang, iqtasara tadi mentaksirkan, buat cukup-cukup hak abad punya tinggal. Sekurang-kurang barang yang memadai. Maksud yang memadai dari solatnya cukup-cukup sah semayang. Tak baca kunut sah kau subuh. Tinggal tahiyat awal sah kau subuh. Walaupun tidak sujud sahwi sekalipun, sah juga subuh. Sah juga semayang, tak sujud sahwi pun. Ia adalah seperti mereka yang menghadiahkan satu hamba yang hidup yang terpotong anggotanya kepada raja. Sama Syekh Daud sebut tadi. Perkataan Imam Ghazali itu maknanya Syekh Daud boleh jadi dia naqal daripada kitab Imam Ghazali, gitu. Sama lagi pengarang. Kemudian katanya, maka tilik olehmu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu. Jangan ada seperti itu.
Maknanya kita jangan awak gitu ah. Jangan awak sama macam tamsilang orang pergi ngadak raja bawa orang puang yang mati, orang puang yang cacat. Nah. Nak bawa hak comel lalu. Bawa hak comel, bawa hak hidup, bawa hak dak cacat. Kata pengarang lagi, takut olehmu. Kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, maka mewajibkan kamu seksa. Maka hendaklah engkau ketahui akan qada sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hambanya sembahyang 5 waktu ini, seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sabda ia, ma utiya 'abdun fi hadhihi dunya khairan lahu min an yu'zana lahu fi rak'ataini yusallihima. Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya. Nah, baik. Ni sambung lagi ni. Jadi bila dah cerita tamsilam begitu, cakap pasal zahir, batin, semayang begitu, jadi ada perintah takut olehmu. Maksudnya takut olehmu ni kalau bahasa Arabnya ittaqu, bertakwa tu, ia boleh terjemah makna takut, tapi makna secara istilah takwa ia lebih luas pada tu. Makna bahasa mudahnya takut. Di pengarang pilih perkataan hak awamnya, maksud ittaqu orang Arab, ittaqu mu takut. Takut olehmu. Maksud jaga. Takut ni menyebabkan eret kepada kita kena jaga. Kena jaga, ada wiqayah. Ada penjagaan. Tu takwa. Kait perkataan penjagaan, wiqayah. Jaga. Jadi jaga, takut olehmu, kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini. Sifat ini tu maksud dia hak cerita tamsilang tadi, hak dayang hak mati, dayang hak tiada roh, dayang hak jadi cacat, tangan tak ada, mata buta. Tu maksud dia. Jadi kita ni semayang kita, biar kita rasa takut nak persembah semayang kita, dan kadang kita tinggal sunat abang dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja tu tambah sujud sahwi. Tak, jangan. Hari ni nak derah dah lah kejut lewat. Nak derah. Kejut pukul 7. Habis pukul 7:21. Tahu. Nyegi mandi dulu. Mandi sabun bahang 15 minit dah situ. Siap tak dah. Tinggal 2 minit. Nyegado-gado dapat daya kunuk ah. Tahu. Ada ayah kuno. Ia tak kira. Kalau kita semayang lewat sekalipun, kita ambil kira qada sekurang-kurang dapat 1 rakaat penuh. Tak apa lah. Lepas pada tu naik matahari pun tak apa. Maknanya kalau semayang 2 rakaat tu boleh dalam berapa minit? 6 minit. Katakanlah 6 minit. 2 rakaat. Seminit 3 rakaat. Kalau seminit 3 rakaat masuk sekali kunuk selesai, boleh teruskan dengan kunuk. Sayang. Jadi 1 rakaat penuh, bila 1 rakaat penuh, Allahu Akbar, start daripada takbiratul ihram, habis sujud, bangkit semula kepada rakaat kedua tu baru 1 rakaat penuh. Start daripada Fatihah balik tu rakaat kedua, rakaat seterusnya. Jadi man adraka raka'atan minas salah, kata Nabi, faqad adraka salah. Siapa-siapa dapat 1 rakaat daripada semayang, maka dia dapat semayang tu. Maksud dia tunai. Kita semayang tu tunai, tak usah bimbang lah. Kejut lewat tu satu hal. Tahu?
dapat satu rakaat dalam waktunya, iaitu waktu subuh sebelum naik matahari. Dapat Allahu akbar, masuk rakaat kedua kan. Nak kunut tu rakaat kedua bangkit daripada rakaat. Jadi kalau kata kita dah dapat satu rakaat dah, walaupun kunut dalam naik matahari, tak apa, asalkan selesai satu rakaat penuh tu dalam waktu tunai. Tu gitu. Tak usah gaduh buang kata tak apa Dalam mazhab Syafi'i jaga bahagian ni. Ada pun dalam mazhab lain, kalau tak silap mazhab Maliki dia ajar gini, oleh kerana ada hak tertentu itu dia sunat, maka meninggalkan sekali-sekala sunat itu dianjurkan, nak menunjukkan dia itu bukan wajib. Gitu, faham tau? Gitu. Sebab tu kita budaya masyarakat Malaysia, kalau subuh Jumaat memang tak tinggal sujud sejadah. Memang surah sejadah semua kita. Kalau siapa tu imam musmayang subuh Jumaat dah baca surah sejadah, memang kira macam dak sah sembahyang pada asar je. Pasal apa? Pasal dalam mazhab Syafi'i disunatkan itu setiap Jumaat. Tak ada pun dianjurkan tinggal sekali-sekala, tak ada. Dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan, tak apa tinggal sekali-sekala, pasal nak menunjukkan ianya tidak wajib. Nak menunjukkan tak wajib ni bukan dengan masalah perbuatan kita, masalah dengan ilmu. Masuk dalam kuliah ke apa? Tahu? Sunat baca surah sejadah pada subuh Jumaat, meninggalkannya tidak membatalkan sembahyang subuh. Tak ada. Kabar gitu. Tapi kita buat sama. Pandangan luar pada mazhab ada pandangan itu. Supaya nak kabar ni tak wajib Nak kabar dengan perbuatan meninggalkan. Dia bila tinggal orang tahu lalu tak wajib. Mazhab Syafi'i tak gitu kena buat sama. Pasal pahala tu besar bila buat sama. Ada pun tu imam hak nak tinggal nak baca lain, tak ada masalah, bukan makruh, bukan berdosa. Kena faham molek. Jadi tak mau baca subuh tu tak mau baca sujud surah sejadah, tak apa. Nak baca surah lain tak apa. Antara surah yang sunat juga pada pagi Jumaat subuh ialah surah Jumaat. Surah Jumaat boleh baca malam atau boleh baca subuh tu. Tapi tak boleh mengatasi surah sejadah. Di sisi mazhab Syafi'i surah sejadah itulah subuh Jumaat. Baik. Jadi hak abad aku mana-mana pun tak usah tinggal. Kalau boleh tak usah tinggal. Apa? Mana ni? Takut olehmu, kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, maka mewajibkan kamu seksa. Maksud mewajibkan kamu seksa ni kena faham molek murak dia sini lagu mana. Pasal apa? Pasal kalau kita ngaji beka, kita ngaji beka, semayang hak Tuhan terima, semayang sah pertama. Bila semayang sah, syarat sah selesai, rukun-rukun selesai, Tuhan terima maksud dia sah sembahyang kita. Makna Tuhan terima sehari, terima dari sudut batin. Bila hak tak ada batin ni jadi masalah. Hak maksud dia mewajibkan kamu seksa situ. Musafah larat tak ada khusyuk langsung semayang dah apa. Hak situ takut situ. Ni Imam Ghazali yang masuk dan ada tepat Imam Ghazali sebut siapa tidak sah sembahyang yang tidak ada langsung khusyuk padanya. Maksudnya start pada takbiratul ihram siapa salam, siapa tak ada khusyuk langsung dah sembahyang dah apa, siapa tak ada khusyuk langsung sekurang-kurang 10% boleh tahan kira ni kosong mu ni bukan sembahyang ni. Jenis hak mananya tubuh badan ikut je tu imam sampai ke habis, tak sedar pun sembahyang. Mana ada mustahil pada ada orang hak akad takbir Allahu akbar siapa salam tak ada khusyuk sikit. Khusyuk orang awam lah kita cakap
Adalah juga sikit-sikit, ada sikit-sikit, mungkin 10%, 15%. Padang dah sudah mengeluarkan diri daripada mewajibkan kamu seksa. Padang lah. Sebab tu kita kata khusyuk bukan syarat sah sembahyang atau bukan rukun sembahyang. Khusyuk bukan rukun sembahyang. Tidak. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati fadilah ba'at maqam. Maka mewajibkan kamu seksa. Wajib sini bukan wajib hukum taklifi dah. Ni beza ni. Ni bukan wajib hukum taklifi. Hukum taklifi ni atas kita hamba. Mewajibkan kamu seksa tu wajib kita dapat seksa. Mesti kena seksa kita. Pasal kau tak semayang tak ada khusyuk langsung ni. Wajib atas Tuhan ni. Orang hok semayang tak ingat Tuhan langsung daripada awal sampai akhir. Bukan semayang atau panggil. Semayang pada rupa sahaja. Lagu mana je buat pun tak tahu kita. Pada adat orang bila akad takbir siapa salam mesti ada juga walaupun sikit. Di wajib sini wajib akal pada Tuhan, seksa orang hok semayang pada rupa nampak semayang tapi tak ada langsung khusyuk. Pada adanya payah nak temu lah cari mana orang gitu, kurang-kurang ada khusyuk juga. Maka hendaklah engkau ketahui akan qada sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hambanya. Sembahyang 5 waktu ini maksud dia dia pengarang nak kabut. Sebenarnya sembahyang ni sebesar-besar nikmat atas kita. Sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu lah, sebesar-besar nikmat atas kita. Tak ada nikmat lebih pada sembahyang. Oleh kerana kita bila kita tahu sembahyang 5 waktu ini merupakan sebesar-besar nikmat, maka kita jaga nikmat hak Tuhan beri. Dengan kita sembahyang, kita mendirikan sembahyang dengan sembahyang yang terbaik. Sebab sebesar-besar nikmat Tuhan beri ke kita. Kena jaga nikmat Tuhan yang besar itu. Gitu maksud dia. Seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya sabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis buah, ma utiya abdun
tidak dikurniakan seorang hamba fi hadhihi dunya, pada dunia ni, dalam dunia ni, khairan lahu, yang lebih baik baginya, bagi hamba itu, min, daripada an yu'zana lahu, daripada diizinkan baginya, bagi hamba itu, fi raka'ataini yusallihima, pada 2 rakaat yang dia semayangnya. Ai payah sujud belik bahasa orang lama ni. Bahasa orang lama tu pasal bahasa terjemah harfi daripada hadis. Jadi maksud dia nak kabarnya, Nabi nak kabar benda hak paling terbaik diberikan kepada kita sebagai hamba Allah ialah semayang 2 rakaat. Tu gitu. Perkara terbaik yang Tuhan beri, kurniakan kepada kita sebagai hamba Allah ialah 2 rakaat. Maksud yu'zana, diizinkan tu, Tuhan takdirkan kita boleh semayang 2 rakaat. Nak rujuk kan semayang 2 rakaat, kita maksudkan tadi cerita pasal semayang fardu. Contoh sini katakan kita boleh semayang 2 rakaat fajar. Nabi sebut bahawa 2 rakaat fajar ni, rakaatain minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semayang sunat fajar, semayang sunat subuh lebih mahal, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak ada lebih lain. Boleh kerajaan, parti boleh mengetah. Boleh kerajaan boleh kerajaan ke, boleh istana besar ke, boleh emas banyak ke, hak ni lebih lagi. Satu dunia sekali pun lebih lagi, semayang 2 rakaat lebih lagi. Jadi kalau kita faham hakikat tu, kita kejut pukul 5 pagi, pukul 4.30, pukul 5.30 dah lagi, kita semayang 2 rakaat. Jangan pergi masuk kucing, keluar-keluar, sedap tidur, pergi rembah tidur, jawab dia kejut 6.30 pula. Masa tu nak khabar tu Tuhan nak beri peluang kepada kita. Sebab tak saja bangun, Tuhan nak beri peluang. Semayang 2 rakaat. 2 rakaat. Jangan 5 minit padang tau. 2 rakaat. Sebab tak sebut 2 rakaat kena baca Baqarah ke? Tak baca pun surah sunat lepas Fatihah pun sah dah, semayang 2 rakaat. Usalli raka'ataini lillahi ta'ala, saja semayang 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Terhasil tahajud. Boleh dah. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis tadi sunat fajar 2 rakaat sebelum sembahyang fajar. Adakah 2 rakaat sebelum sembahyang fajar saja lebih baik daripada dunia dan seisinya? Sebenarnya apa-apa yang bentuk ibadah yang Tuhan fardukan ke, sunat ke, fardu sunat ke, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nak banding mana hak Tuhan beri dengan hak kita boleh atas dunia yang berupa dunia? Tak boleh banding. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan hak ni semayang nampak macam ibadat badaniah kan, ada usaha sikit, susah. Kalau kita ucap dengan mulut je, sabit dengan hadis lain. Tahu? Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani 'ala al-mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimah yang ringan lidah, berat di timbangan Allah SWT, disukai di sisi Allah SWT. Disukai ila ar-rahman, Allah yang maha pemurah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan pada 2 rakaat semayang, hak kata semayang sunat fajar tadi. Lebih baik pada dunia dan seisinya juga. Pasal apa? Pasal ada hadis lain pula. Ada hadis panjang sikit, sederhana panjang, sebut antara kalimah yang memenuhi langit dan bumi ialah subhanallah walhamdulillah. Ni yamla'us samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi. Memenuhi lagu mana? Kalau kita tok dalam tok timbangan tu, berat memenuhi langit dan bumi. Sebab tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tu baru zikir sikit. Bukan 2 rakaat tu saja tak. Semua hak Tuhan nak uwi ganjaran memang lebih baik daripada dunia dan seisinya sebenarnya. Sebab tu benda-benda ringan kalau kita tak buat sangat rugi. Kita orang beriman kita tahu dah. Ustaz ngajar, ustaz baca kitab. Tahu? Baca zikir-zikir.
azkarun nawawi, al-azkarun nawawi, zikir-zikir hak sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak buat pun. Benda ringan, oh rugi, sangat rugi. Tak, sangat rugi. Walaupun tak dosa, barang sunat kan? Tapi sangat rugi. Pasal itu yang akan memberatkan timbangan kita. Kita tahu dah kita ni banyak dosa. Dan kita tak tahu timbangan tu lagu mana. Jadi kita beranggapan bila kita ada dosa, kita takut timbangan belah dosa lebih berat, daun belah kiri lebih berat mizan daripada daun belah kanan. Maka buatlah banyak perkara sunat untuk beratkan timbangan. Pasal antara hak sunat itu kita tak tahu hak mana yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Barangkali kerana sembahyang sunat dua rakaat fajar tu, barangkali kerana kita zikir la ilaha illallah setiap hari 100, barangkali kerana kita tidak meninggalkan solat sunat wudu, barangkali kerana kita tidak meninggalkan solat sunat duha, barangkali kerana kita tidak pernah meninggalkan memberikan RM1 setiap hari setiap waktu sembahyang kepada tabung masjid. Barangkali boleh jadi hak mana-mana yang memberatkan, menyebabkan berat sikit daripada dosa kita, hak timbangan mizan, masuk syurga. Masuk gitu tu bila berat sikit tak, dosa ada banyak, masuk syurga tak masuk neraka. Hak ni hak kita nak kena timbang, memang timbang dah. Tak ada boleh kemungkinan kita tak termasuk orang hak yang dikecualikan daripada timbangan. Timbang, tapi timbang tu biar masuk syurga, bukan masuk neraka dulu. Sebab ramai juga masuk neraka dulu. Memang ramai neraka dulu walaupun masuk syurga kediang. Pasal berat dia, berat hak kiri, berat kiri sikit neraka. Kita cakap setakat tu lah. Ada bab lagi, bab syafaat Nabi. Bila berat sikit ada boleh syafaat Nabi lagi. Jadi mudah-mudahan kita ni orang hak boleh masuk syurga selalu. Hadis Nabi kata 70,000 orang hak tanpa hisap. Bahagian 70,000 orang makali tak ada can dah kita, tak ada senara. Barangkali 70,000 je. Dah zaman kita saja ni dekat 2 bilion orang Islam. Dekat 2 bilion orang Islam tu kita berasa kita masuk tak salah satu daripada 70,000 hak tanpa hisap. Hak tanpa hisap hak masuk, kira dah sahabat Nabi hak tanpa hisap. Dah kita siapa? Maknanya. Jadi buat banyak amalan supaya kita kalau boleh kena timbang pun masuk syurga, tak masuk neraka langsung. Pasal tak tahan masuk neraka ni. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.